tawaruk. Okey. Yang kedua, bai'us salam. Yang ketiga, bai'u istisna. Yang keempat, bai'ud din. Kemudian musyarakah dan juga mudharabah. Okey, di dalam kategori bai'us salam nanti Ustazah akan pecahkan menjadi dua. Satu dinamakan bai'us salam, yang kedua dinamakan bai'u bithamani ajil. Okey, bai'us salam ada dalam buku awak. Kemudian Ustazah akan tambah iaitu perkataan yang berlawanan dengan bai'u bithamani ajil. Okey. Jadi di dalam ini juga kita akan belajar tentang syarat-syarat muamalat Islam yang telah dianjurkan oleh agama dan juga kepentingan kita bermusyarakah, iaitu berkongsi ataupun kita menyatu padukan antara satu pihak dengan pihak yang kedua. Okey, iaitu pertama sekali, dah rekod ke belum Dah. Tak berapa. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan uqud al-muawadat? Okey, uqud al-muawadat adalah akad perjanjian. Okey, perjanjian timbal terima. Maksudnya perjanjian di antara dua pihak ataupun tiga pihak ataupun empat pihak ataupun ke atas. Tidak ada perjanjian itu melibatkan seorang diri. Okey, maka kalau sekiranya setiap pertubuhan, okey, syarikat itu ataupun setiap pertubuhan urus niaga itu hanya dikongsi oleh seorang diri, maka dia tidak dinamakan akad. Jadi akad itu adalah perjanjian yang melibatkan dua individu ataupun ke atas. Okey, apabila sebut ke atas, maka di situ ada 2, 3, 4 dan selebihnya. Seperti contoh, syarikat yang dimajukan oleh perkongsian adik-beradik. Kita tengok cerita macam PAS adik-beradik. Dulu kamu pernah jumpa tak PAS adik-beradik, syarikat PAS adik-beradik dulu? Sekarang ni kamu tak naik PAS kan, PAS pun tak kenal. Okey, dia ada. Okey, ataupun kamu tengok restoran yang melibatkan keluarga, iaitu perkongsian keluarga, iaitu satu keluarga mewarisi urus niaga keluarganya supaya tidak terhapus perniagaan tersebut. Itu juga adalah namanya akad perjanjian. Okey, jadi akad muawadat ialah perjanjian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, ganjaran, iaitu maksudnya adalah keuntungan. Ustazah cakap setiap perniagaan seseorang itu dia tidak menginginkan kerugian. Sebaliknya mereka mahukan keuntungan keuntungan untuk diperolehi kepada mereka. Okey, antara akad muawadat yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah bai'ut tawarruq, bai'us salam, bai'ul istisna, bai'ud din, musyarakah dan juga mudharabah. Okey, jadi kita tengok kalau ditanya apakah takrif uqud al-muawadat, maka kamu akan jawab uqud al-muawadat adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan ganjaran. Di situ saja. Sampai di situ saja kamu hafal nanti dan sampai di situ saja kamu tulis nanti bila ditanya tentang takrif tersebut. Tak payahlah yang selebihnya itu contoh-contoh uqud al-muawadat tak perlulah kamu huraikan dalam penulisan kamu. Okey? Jadi kita tengok, kita masuk kepada bai'ut tawarruq. Okey, apakah yang dimaksudkan bai'ut tawarruq? Biasa dengar tak bai'ut tawarruq? Ada tak di signboard kamu jumpa, kamu jalan-jalan, kamu pergi mana-mana, nampak bai'ut? Tak pernah dengar kan? Nama ni juga Ustazah tak pernah dengar seumur hidup Ustazah. Tetapi walaupun kita tak pernah tengok, kita tak pernah terpandang, kita tak pernah dengar, kita tak pernah dikhabarkan, tetapi ciri-cirinya itu pernah kita tahu, ciri-cirinya itu pernah kita dengar ataupun pernah ayah ataupun mak kita buat. Tapi tak ada simbol, tak ada signboard yang menunjukkan itu adalah bai'ut tabarruk. Tapi kalau ciri-ciri itu ada di dalam
urus nega mak kita, urus nega ayah kita ataupun kita sendiri yang terlibat, maka itulah namanya bai tawaruk. Okey. Jadi at-tawaruk berasal dari perkataan al-waraq. Al-wariq iaitu bermaksud dirham. Dirham itu yang melibatkan duit. Okey, yang melibatkan benda yang berharga. Iaitu wang yang diperbuat daripada perak. Kita pernah jumpa tak wang yang dibuat daripada perak? Tak pernah kan? Okey, urus nega yang melibatkan dua peringkat urus nega. Maksudnya dua kategori. Satu kategori yang pertama dan yang kedua yang peringkat yang kedua, kategori yang kedua. Maksudnya kita akan buat dua step. Maksudnya benda ni, kenapa Ustazah kata benda ni kamu pernah buat ataupun benda ni mak kamu ataupun ayah kamu pernah buat. Ciri-ciri yang ada dalam kategori ini sebenarnya kita telah pun alami. Cuma nama dia saja kita tak pernah dengar. Tapi bila Ustazah baca nanti, Ustazah nanti kamu akan kata, oh pernah buat benda ni. Pernah saya dengar, pernah saya sendiri terlibat ataupun family saya terlibat. Rupanya dia ada nama. Lama dah benda ni. Rupanya baru tahu hari ni, oh ada nama. Okey. Jadi urus nega yang melibatkan dua peringkat urus nega. Pada peringkat pertama, urus nega tersebut melibatkan pembeli secara hutang. Okey, contoh. Okey, contoh mak kamu beli rumah. Okey, contoh ya, mak kamu beli rumah. Mak kamu beli rumah, contoh sebusuk-busuk lah harga di Kuala Lumpur ini. Okey, paling teruknya 250,000. Itu rumah flat. Mahal kan? Kalau kita tengok di bandar raya ni, kalau rumah mak kita beli itu semakin hampir dengan kota raya, semakin tinggi harganya. Okey, kalau beli rumah teres kadang-kadang hampir mencecah 1 juta. Okey, jadi mak kita tak ada duit. Contohnya mak kita beli satu rumah teres, harganya ialah 350. Mula-mula mak kita beli daripada tangan pemaju. Terus direct daripada tangan pemaju. Tahu tak pemaju? Orang yang bina rumah, orang yang buat rumah. Tak kira lah syarikat kat mana-mana, dia jual kepada mak kita. Jadi mak kita beli. Rumah yang kita duduk sekarang ni, kamu tanyalah mak kamu. Rumah yang kamu duduk di Bandaraya Kuala Lumpur. Kamu tolong tanya mak kamu nanti. Mak, rumah kita ni mak beli cash ke mak beli angsuran? Mak bayar secara bulanan. Kecuali rumah kampung ni dia berbeza. Dia ada duit sikit, dia buat sikit. Dia ada duit sikit, dia tambah sikit. Dia ada duit lagi, dia tambah lagi, dia besar lagi. Tapi orang Kuala Lumpur ni, dia nak beli 350,000 cash, kemungkinan tak akan berlaku. Sebab duit kemungkinan mak ayah kamu ada, tetapi ayah kamu nak saving untuk beli keperluan lain. Okey. Contoh yang kedua, ayah kamu beli kereta. Kamu pakai kereta yang Lamborghini, contoh, ataupun kereta yang Alphard, macam van mayak tu. Ustazah panggil Alphard tu van mayak. Panjang sangat kan. Jadi kamu naik kereta dengan begitu bangganya. Tak nampak, orang luar tak nampak kamu sebab gelap gulita kamu punya cermin. Kamu jangan rasa hairan, kamu jangan rasa bangga diri sebab kebanyakannya kereta yang mak ayah kamu beli itu adalah kereta hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan penjual kereta itu, dengan pihak bank. Faham? Jadi sekarang ni step pertama, mak kamu beli, maklah senang. Ayah kamu beli rumah dengan pemaju melalui pinjaman bank. Maka dapatlah rumah itu dan ayah kamu duduk sekarang. Dan kamu duduk, dan family kamu duduk sekarang. Harga rumah kamu ialah 350,000. Okey, faham ya nak-nak? Kemudian ayah kamu nak jual balik. Ataupun ayah kamu beli rumah, ayah kamu tak duduk. Ayah kamu tak duduk. Tapi ayah kamu jenis dia broker rumah, broker tanah, main saham rumah. Jadi ayah kamu beli dengan pemaju, harga dia 350,000. Kemudian ayah kamu jual semula kepada pihak yang ketiga. Okey, ayah kamu beli dengan pemaju pihak pertama, kemudian ayah kamu ambil, ayah kamu merupakan pihak yang kedua.
bila dah lah berapa lama ayah kamu pun jual rumah yang ayah kamu beli itu kepada orang yang ketiga. Faham tak tu? Faham tak? Okey, inilah yang dinamakan ialah bai'ut tawarruk. Nampak kan? Mudah kan? Ataupun ayah kamu beli kereta. Kemudian tidak berapa lama ayah kamu pakai, ayah kamu memerlukan duit. Maka ayah kamu pun juallah kereta itu lagi murah daripada harga asal ayah kamu beli. Okey, maka itu juga dinamanya ialah bai'ut tawarruk. Siapa yang pernah tahu kaedah ini pernah dibuat oleh family kamu? Pernah tak family kita buat? Pernah. Pernah. Okey, pernah. Walaupun ayah kamu beli kereta itu secara angsuran, tapi bila dijual itu ayah kamu jual kepada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga itu beli kereta itu dengan harga cash. Contohnya ayah kamu beli Proton Saga. Proton Saga harganya ialah RM50,000. Bohong je lah, tak tahulah Ustazah harga semasa RM50,000. Kemudian ayah kamu guna dalam tempoh 2 tahun. Daripada RM50,000 tadi, kereta ini ayah kamu nak jual disebabkan ayah kamu memerlukan duit untuk belanja. Jadi ayah kamu jual kereta itu dengan harga RM30,000. Orang yang beli itu dia bayar cash pada ayah kamu. Itu juga dinamanya ialah bai'ut tawarruk. Boleh faham anak-anak? Ustazah, Ya. sebenarnya orang tu dia beli secara hutang tapi dia jual balik secara tunai macam tu. Ialah ayah kita beli rumah secara hutang. Kan? Ayah kita bayar bulanan kepada pihak bank. Okey? Maka ayah kita jual rumah tersebut kepada orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu akan bayar cash. Faham tak? Orang yang ketiga itu akan bayar cash kepada ayah kita. Padahal, dengar baik-baik anak-anak. Padahal, orang yang ketiga ini juga dia berhutang dengan bank untuk ambil duit seketul untuk dibayar kepada ayah kita. Sekarang ni bukan masalah kita apabila orang yang ketiga itu berhutang. Yang menjadi yang menjadi jawapannya ialah orang yang ketiga itu walaupun dia berhutang dengan bank, tetapi duit yang dihutang dengan bank itu dibayar seketul kepada ayah kita. Jadi ayah kita dapat duit seketul. Faham tak? Faham ya? Macam itu juga ayah kita beli kereta. Bayar bulanan 400 satu bulan. Setiap bulan ayah kita akan buy-in kepada pihak bank 400. Faham? Tetapi bila ayah kita nak jual balik kereta itu kepada orang yang ketiga itu dia bayar cash kepada ayah kita. Okey, cara dia ambil duit cash itu kita tak perlu persoalkan kamu ambil duit itu daripada mana. Asalkan duit itu halal, asalkan duit itu adalah duit sumber yang halal, maka kita boleh terima duit cash itu. Boleh faham tak anak-anak? Ustazah. Ya. Kalau yang orang ketiga pun dia hutang ke? Sama ke? Tak kisah. Maksudnya dia berhutang dengan orang. Tapi dia bayar kepada ayah kita cash. Yang kita nak bincang sekarang ni, cash itu yang dia bayar kepada ayah kita. Kita tak nak tanya dia, kamu hutang dengan siapa? Itu bukan masalah kita. Itu bukan problem kita. Problemnya, jawapannya, dia bagi duit itu cash kepada ayah kita dan ayah kita mendapat duit itu seketul dengan harga jualan itu. Faham tak? Faham tak Adam? Ada yang nak tanya tak anak-anak? Ada yang nak tanya tak? Tak ada? Ustazah. Dah faham? Ya. Ustazah. Contoh kalau sewa tu tak kira? Sewa lain. Dia sewa dia part lain. Ini bukan sewa. Okey. Sewa kita akan belajar bahagian bab sewa. Dia ada keharusan sewa. Okey. Maka dalil bai'ut tawarruk ini diharuskan oleh agama. Maksudnya agama itu tidak mengharamkan selagi mana unsur-unsur duit itu berasaskan benda-benda berasaskan daripada yang halal. Kalau kita tahu dia merompak, dia mencuri, kemudian dia beli barang daripada ayah kita, barulah urus niaga tabarruk tadi dikira haram.
Okey, sebab dia merampas harta orang lain untuk diserahkan kepada ayah kita untuk mendapatkan barang yang dia kehendaki. Maka itu barulah dikira haram. Tetapi sekiranya dia bagi duit kepada ayah kita itu sejumlah yang dikehendaki dan bersumberkan yang halal dari sudut penghasilan duit tersebut, maka itu diharuskan dalam agama. Boleh faham tak? Ustazah, Ya. macam dalam ni dia kata pembeli tidak berniat untuk menggunakan atau memanfaatkannya. Maknanya kalau pembeli tu dia guna, contohlah dia beli rumah secara hutang. Lepas tu dia duduk dalam rumah tu, lepas tu berapa tahun baru dia jual balik. Dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah, sama je. Sama ada dia guna sekejap, kemudian jual, ataupun dia tak guna langsung. Seperti macam broker tanah. Orang yang broker tanah. Orang yang dia kerja dia beli tanah jual, ataupun seseorang itu kerja dia jual rumah, dia beli rumah dengan pemaju, kemudian dia jual, dia beli dia jual, dia beli dia jual. Jadi dia dapat duit atas angin, dia dapat duit yang tak susahlah untuk dia mendapat keuntungan tersebut. Itu juga dinamakan bai'ut tawaruk. Boleh faham tak? Boleh faham semua tak? Okey, Ustazah beralih kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dia ada ayat satu lagi Okey, iaitu Allah menghalalkan semua soal jual beli, semua urus niaga yang melibatkan jual beli Allah halalkan. Kemudian di ayat yang seterusnya di titik-titik itu wa harrama riba, tetapi Allah mengharamkan berlakunya riba. Sekarang ini sebenarnya anak-anak, kita ni dalam masyarakat mutaakhir, masyarakat akhir zaman, semua orang akan terpalit dengan riba. Sama ada riba besar ataupun riba kecil. Ustazah pun terpalit dengan riba. Contoh, Ustazah beli rumah. Okey. Rumah Ustazah contohnya harga dia RM400,000. Mana ada Ustazah nak dapat duit RM400,000 nak bagi seketul kepada tuan rumah yang asal. Jadi nak tak nak Ustazah terpaksa berhutang dengan bank. Jadi Ustazah berhutanglah dengan bank. Asal harga rumah yang Ustazah beli tadi berapa, Amira? Contohlah Ustazah bagi berapa? 50 rumah. 200. 50 apa? RM50. Kan 50 sen. 500,000 sayang. 500,000. Contoh. Fatin. Awak boleh beza tak antara 500,000 dengan 50,000? Mana nilai yang lebih besar? 500,000. 500,000 sayang. Kamu ada tak duit 100,000 dalam bank kamu? Cuba tanya mak ayah kamu. Mak ada tak duit 100,000? Iman tak apalah, ada lah Man. Ayah mak dia kerja doktor. Kan? Cikgu tak boleh nak bagi duit 100,000 dalam bank sedebok gitu. Apatah lagi nak letak dalam bank duit harga 500,000 sayang oi. Daripada kecil sampai besar menabung pun tak mampu 500,000. Okey, jadi nak tak nak Ustazah terpaksa berhutang dengan bank. Apabila Ustazah berhutang dengan bank, Ustazah kena bayar dengan bank berapa ratus ataupun berapa ribu dalam tempoh setiap bulan. Mungkin sepanjang sehingga Ustazah pencen, Ustazah masih lagi berhutang dengan bank. Jadi contoh ya, Ustazah kena bayar setiap bulan kepada bank, iaitu kena bayar 1,300. Contoh. Okey, 1,300 tiap-tiap bulan, tak miss Ustazah kena bayar. Tetapi Ustazah, walaupun Ustazah berhutang dengan bank 500,000 untuk mendapatkan satu buah rumah, pihak bank tidak akan suruh Ustazah bayar 500,000. Sebaliknya Ustazah kena bayar mungkinlah 700,000. Maksudnya lebih ganda daripada harga asal rumah. Jadi gandaan itulah yang dinamakan riba. Jadi nampak tak situ berlakunya kezaliman, berlakunya penindasan. Kan? Maka di situlah Islam tak nak kita buat
Adanya umat Islam ditindas dengan faktor riba. Tetapi inilah yang dibuat oleh masyarakat kita. Jadi nak tak nak, kalau mak kamu beli kereta, contohnya harga kereta ayah kamu RM80,000. RM80,000 lah. RM80,000 ataupun RM120,000. Kereta lagi besar, lagi banyak sebenarnya ayah kamu berhutang dengan pihak bank. Sebab dia ada gandaan. Okey? Boleh faham tak? Sebenarnya apa soalan tadi tahu? Banyak sangat penerangan. Okey, boleh faham tak nak? Boleh faham tak? Sebab Ustazah rasa kamu terang-terang, kamu bentang-bentang kamu sendiri pun tak faham. Jadi Ustazah kena bentang balik supaya kamu faham. Lepas ni kamu faham dah. Tengok saja tajuk, oh macam ni. Kamu contenglah dalam buku-buku kamu, dalam nota kamu. Jangan angguk. Ngeleng. Bila Ustazah tanya tahun depan haram, tak boleh. Okey. Catat, jangan jadi malas. Nabi kata, kita kena teguhkan ilmu kita dengan kita menulis. Bila kita tulis, kita tersepak ke nota kita baca balik. Oh, ya ini yang Ustazah terang dulu. Oh, okey, faham? Kan? Okey, kemudian kita tengok. Kita masuk bahagian yang kedua, iaitu contoh ukud at-tawarruk. Okey, Ali memerlukan duit tunai sebanyak RM15,000. Dia membeli kereta daripada Ahmad dengan harga RM20,000. Okey, secara asal sebanyak RM500 setiap bulan, dan kemudian daripada RM200,000 tadi, Ali telah menjualkan kereta itu kepada pihak yang ketiga, iaitu namanya Abu Bakar, dengan harga sebanyak RM15,000 secara tunai. Ini Ustazah terang dah tadi. Okey, contoh ya. Contoh. Okey, contoh macam Ustazah bagi tahu tadi. Okey, contoh sebagaimana Ustazah kehendak kita sama ada dia beli satu-satu barang itu untuk dia guna pakai, kemudian dia memerlukan duit dan menjual balik barang tersebut, ataupun dia tak guna langsung kemudian dia jual balik barang tersebut. Jadi sama ada dia mendapat keuntungan daripada jualan tersebut, ataupun dia mendapat kerugian sebab dia beli kereta RM20,000, tiba-tiba dia jual RM15,000. RM5,000 dia hilang di situ. Betul tak? Tapi RM5,000 itu seolah-olah hilang sebab dia telah guna barang tersebut. Dia telah guna. Sebab kereta tu mungkin dia dah guna sebelum ni kan. Jadi harga kereta itu menjadi semakin murah. Sebab tu Ustazah nak cakap dengan anak-anak, kalau kamu beli rumah, kalau kamu beli tanah, maka maka harga tanah dan juga harga rumah dia akan melambung naik. Kalau kamu beli barang kemas, juga dia akan melambung naik. Tapi kalau kamu beli kenderaan, apa jua kenderaan, tak kira lah kereta jenama apa, daripada semahal-mahal jenama, se-international ke jenama dia, sedomestik ke jenama dia, sehebat-hebat kereta yang tak ada bumbung sehinggalah yang ada bumbung, kalau kamu beli kemudian kamu nak jual balik, harga kereta itu dia akan merudum jatuh. Ustazah, saya beli kereta Porsche, baru tayar dia keluar daripada showroom, tak guna lagi, saya tak naik lagi, dia bergerak sendiri, kereta tu memang hebat Ustazah, tapi saya nak jual. Jual ke atas nama apa ke, kalau jenama dia nama kenderaan, harga dia akan turun. Balau pun dia baru mencecah, tayar dia baru kenal bumi. Tapi bila nama kamu dah beli, kamu nak jual balik, harga itu dia akan turun. Sama ada sikit ataupun banyak. Tetapi kalau bahagian bab tanah, bahagian rumah, kamu beli emas, kalau kamu beli hari ini, kamu nak jual balik, harga dia akan naik. Sebab tu untung kamu beli 3 aset ini. Kalau kamu dah besar besok-besok lah, ingat Ustaz cakap. Sebab tu Ustazah lebih Ustazah selalu tanam pada anak-anak Ustazah, bila kamu dah kerja besok, kamu jangan beli kereta yang mewah-mewah. Sebab bila nama kenderaan, nak jual dia menjadi besi buruk. Kalau kamu nak beli, kamu beli barang kemas, kamu beli rumah, pajak tak apa, kamu beli tanah.
Sebab bila kamu nak jual dalam tempoh seminggu pun dia dah naik harga tersebut. Boleh faham? Ambil itu prinsip Ustazah. Itu prinsip Ustazah. Sebab tu kamu tengok kereta Ustazah biasa-biasa je. Kan? Kereta mayat lagilah tak ada. Okey? Boleh faham tak? Okey? Okey, kemudian kita tengok rukun dan juga syarat-syarat akad tawarruk. Pertama sekali rukunnya ialah wujudnya akad. Adanya mesti akad. Setiap perjanjian, setiap urus niaga, setiap jual beli dia mesti ada perjanjian. Dia mesti ada akad. Kamu pun ada akad. Di sekolah kan? Perjanjian kamu dengan pihak sekolah macam mana? Tapi akad tu tak berguna, tak bermanfaat. Okey? Pertama sekali syarat yang pertama, dia rukun yang pertama wujudnya akad di antara penjual dan juga pembeli. Dia ada surat. Sebab itu kalau ayah kamu berhutang dengan pihak bank, okay, kereta ayah kamu dah guna. Tapi surat geran asal itu ayah kamu tak boleh dapat lagi. Sehinggalah ayah kamu kena selesaikan dulu dengan pihak bank hutang tersebut, barulah pihak bank dia akan bagi geran asal kepada geran kereta ataupun geran apa-apalah kepada ayah kamu. Faham tak? Itu adalah akad. Yang kedua, penjual dan pembeli yang pertama, yang kemudian menjadi penjual dan pembeli kedua. Maksudnya orang yang pertama, penjual dia tak kira lah penjual pertama ke, penjual kedua ke, dia mesti ada penjual dan juga pembeli. Okey? Janganlah kamu nak membeli barang orang tapi kamu tak tahu siapa yang menjual. Contohnya kamu pergilah nak belilah barang dekat dengan pasar tani. Kamu pergi dekat makcik tu dia tak ada, dia keluar, dia lari sekejap. Jadi kamu tak boleh nak urus niaga sebab makcik tu tak ada dekat dengan barang tersebut. Maka urus niaga itu tidak dibenarkan, tidak sah. Okey, faham? Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga, barang mestilah ada. Barang yang hendak dibeli mesti ada. Jangan angan-angan saja nak beli tapi barang tak ada. Dia mesti ada penjual, ada pembeli, ada barang yang hendak dibeli, kemudian ada perjanjian. Dan yang keempat, dia mesti ada sirah. Apa maksud sirah? Setiap perjalanan kita dia adanya sirah. Kalau jual beli kita panggil akad. Kalau kahwin kita panggil ijab dan qabul. Betul tak? Ni kamu besok nak kahwin. Ni kamu nak kahwin esok bukan nak ambil free of charge. Isteri yang kamu nak kahwin itu kamu kena ada perjanjian. Perjanjian itulah yang dinamakan akad. Aku terima nikahnya. Bila sebut aku terima nikahnya, sekian-sekian, maka di situ kamu termenteri akad. Kamu sudah ada tanggungjawab. Akad itu tidak semestinya melibatkan duit, melibatkan tanggungjawab, melibatkan dosa pahala isteri kamu, melibatkan dosa pahala pasangan kamu. Itu adalah akad. Okey. Kemudian dalam bahagian bab jual beli juga dia mesti ada sirah, iaitu akad jual beli di antara penjual dan pembeli. Akad itu banyaklah. Okey, contohnya salah satu daripada akad saya kata perjanjian di antara keduanya mengatakan bahawa sekiranya kita buka syarikat ini, kamu dan juga aku mesti tahu perjalanan urus niaga tersebut. Itu ada akad. Ataupun dalam kita berurus niaga ini, saya nak kita ni bila dapat keuntungan akan dibahagi sama rata. Itu adalah akad. Faham tak? Okey? Itu dah akad. Apa lagi akad? Selain daripada itu. Ataupun akad dia kata gini, okey, oleh kerana kamu menyumbangkan modal lebih daripada aku sumbang modal sikit, kamu sumbang modal banyak, maka kamu bila dapat keuntungan, kamu akan dapat lebih daripada diri aku sebab keuntungan itu melibatkan kepada sumbangan duit masing-masing. Itu juga adalah akad.
Kalau kita setuju, pihak A dengan pihak B setuju apa yang telah kita buat, maka itu dinamakan sirah, iaitu akad ijab dan qabul. Timbang terima, kita terima, kita janji dan kita terima perjanjian kita. Tak boleh orang memungkiri dan tidak boleh ada orang yang hipokrit ataupun kata kasarnya iaitu berpaling tadah daripada perjanjian tersebut. Okey, faham Jazmina? Faham Jaz? Faham Ustazah. Faham. Okey, kemudian kita tengok ya. Yang kedua, kita masuk selain daripada bai'ut tawarruq. Okey, dah buat catatannya. Muaz, dah buat catatan? Ustazah. Ya, mana? Alisha. Where are you? Siapa? Okey, Alicia. Kan baik tawaruk tu dia hutang. Lepas tu dia jual dekat orang lain, orang ketiga tu dia kena selesaikan hutang dulu ke tak? Siapa orang yang pihak yang mana tu? Pihak kedua ke pihak ketiga? Pihak kedua. Pihak kedua dia kena selesaikan hutang. Dia kena selesaikan hutang. Kalau tak, dia tidak akan tidak sah jual beli tersebut. Maksudnya kalau dia berhutang, dia masih berhutang dan tidak selesaikan hutang tadi dengan pihak pertama, kemudian dia jual dengan pihak ketiga, maka kemungkinan besar pihak pertama dia kena cari peralihan barang tersebut kepada siapa. Maksud Ustazah, dia kena cari siapakah yang memiliki barang itu sekarang. Faham tak? Dia tak boleh pihak kedua, walaupun dia jual barang itu pada pihak ketiga, dia tidak boleh berlepas tangan. Dia kena selesaikan dulu hutang dia dengan pihak pertama. Pihak kedua kena selesaikan hutang dengan pihak pertama, barulah adil dari segi pemilikan kepada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga tidak menanggung beban dan pihak ketiga tidak menanggung apa-apa masalah kemudian. Faham ya? Okey. Dek, tolong ambil air sikit. Okey, kemudian kita masuk yang kedua anak-anak, iaitu bai'us salam. Pernah dengar tak istilah bai'us salam? Tak pernah dengar? Tak pernah? Kamu buat benda ni. Kamu sedang buat ataupun kamu pernah buat dan kamu sedang buat. Apa namanya bai'us salam? Okey, bai'us salam ialah perjanjian jual beli secara pesan terhadap aset tertentu dengan spesifikasi tertentu. Sampai di situ saja. Maksudnya apa? Kita nak beli. Bai'us salam ni kamu buat dan kamu selalu buat. Kamu pernah tak jumpa, kamu pernah tak Foodpanda mari hantar makanan dekat kamu cuti-cuti ni, PDR ni? Pernah tak? Lalu. Kadang-kadang pernah tak kamu dapat bungkusan daripada Pos Laju, daripada JNT, daripada entah apa-apa jenama? Pernah tak? Kejap-kejap sampai rumah kamu je postman datang. Rumah orang lain tak datang. Berselang-seli. Pagi hantar Foodpanda, tengah hari hantar Pos Laju, petang hantar JNT pula. Ramai benar tetamu kamu setiap hari. Itulah yang dinamanya bai'us salam. Cuba terang kat Ustazah. Liana, cuba terang kat Ustazah. Kenapa Ustazah kata itulah kamu? Cuba terang apa yang Ustazah kenapa Ustazah kata itu yang kamu buat? Itu yang namakan bai'us salam. Bismillah. Liana, boleh tak Liana? Sebab kita beli barang tu, kita dah bayar tunai kat yang pembeli yang jual tu lah. Tapi yes. barang tu kita terima lambat sikit daripada waktu kita beli tu. Okey. Faham. Aimi faham. Faham Aimi? Tak faham. Aimi pernah buat tak benda ni? Pernah tak Foodpanda datang rumah? Pernah. Dan Aimi buat macam mana? Okey, Aimi buat pesanan ke mak buat pesanan ke siapa buat pesanan? Kakak. Kamu terima je makan je. Tak tahu. Mariam Jamilah. Pernah tak membeli JNT? JNT pernah tak jadi tetamu kamu? Mariam. Hai Mariam.
Where are you? Tu dengan bunga api berjelar-jelar tu Faham ke tak faham? Faham. Faham tu apa faham? Pasal bayar salam. Aku sekek juga budak bertuah ni. Okey, namanya bai'us salam ialah macam dia Ana cakap tadi lah. Okey, kita beli sesuatu barang. Tapi kita bayar cash. Selagi kita tak bayar cash, selagi itulah barang itu tidak akan kita terima. Okey, itu adalah bai'us salam. Bai'us salam, kita bai'in dulu kepada pihak yang kita nak ambil barang tersebut ataupun pihak yang kita nak perolehi barang tersebut, tetapi barang itu dihantar kemudian. Faham tak? Kita tengok bai'us salam ni ada juga Foodpanda yang kita hantar di depan rumah kita. Kita hantar depan rumah kita pula. Kita bayar di depan rumah kita, betul tak? COD, betul tak? Pernah tak COD? COD tu. Kita tak tahu pun apa dia istilah COD. Jahil ya Ustazah. Bila waktu cuti ni, rupanya bila anak dara ada kat rumah baru tahu rupanya COD tu hantar kemudian bayar kat rumah. Okey, kan ada juga mak kita guna kredit kad. Kita pesan makanan dalam Foodpanda, mak kita bayar dulu kemudian barang akan dihantar kemudian. Ataupun sayang, kita beli baju dalam online. Kan sekarang ni orang online je, tak boleh nak tempah, tak boleh nak apa dah kan. Tak boleh nak jahit, tak ada orang nak jahit dah, tak ada orang nak jumpa dah kita. Sekarang ni kita semakin jauh dengan masyarakat. Kita semakin jauh dengan ahli family. Jadi kita nak pakai juga, nak berjanguk juga, nak juga berlawa dalam rumah. Kita pun belilah baju dalam online. Online kan kita beli. Orang online tu tak akan post barang tu dekat kita sehingga kita baikin dulu duit. Kita baikin baju tu harga dia RM60. Maka kita pun bayarlah, baikin dah, transfer dah RM60 tu cash tanpa satu pun hutang, sampai 10 sen pun kita berhutang. Maka bayar baju itu akan dipost beberapa hari akan sampai kepada kita. Itulah yang dinamakan bai'us salam, sayang. Boleh faham Syafiqah? Syafiqah boleh faham tak? Ustazah. Ya. Jadi semua online shopping kira bai'us salam lah. Yes. Sebab kita gini, bukan semua sayang. Mana-mana yang melibatkan duit kita transfer dahulu ataupun mana-mana yang melibatkan duit kita baikin dahulu ataupun kita bayar dahulu, barang akan dihantar kemudian, itulah yang dinamakan konsep bai'us salam. Maknanya Ustazah kalau yang datang sampai kat rumah baru kita bayar tu tak kira bai'us salam lah? Tak, itu namakan lain. Itu namakan jual beli sayang. Kalau COD dinamakan jual beli. Kenapa? Kita bayar, kemudian kita bertukar tangan saja. Barang kita ambil, duit kita terus bayar. Dalam tempoh masa yang sama, itu dipanggil jual beli. Jual beli ialah pertukaran suka sama suka tanpa dipaksa. Boleh faham tak anak-anak? Nampak benda yang sama tapi caranya adalah konsepnya berlainan, maka namanya adalah berlainan. Adelina Hafizah, faham? Faham saya? Faham. Afif, faham Afif? Faham Ustazah. Ya. Okey, jelas nah? Jelas ya? Jelas. Kalau Ustazah tanya nanti face to face nanti boleh jawab. Ada buat catatan? InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Ada buat catatan tak? Okey. Semua masuk hari ni. Illa Alia Maisarah je lah ya. Alia tak ada kan? Siapa lagi yang tak ada Pif? Yang internet slow, yang internet terlebih laju tak masuk juga, memang Ustazah sekeh lah. Okey. Alia masih tak sihat ya, kita doakan untuk dia, mudah-mudahan dia cepat sembuh dan kembali dengan kita. Okey. Okey, kemudian kita tengok, kemudian Ustazah nak tambah sikit, iaitu namanya al-bai'u bis-samani ajil. Bai'u bis-samani ajil. Dengar tengok mulut Ustazah. Bai'u Ada? Ada? Kan tadi kan kena bayar. Ada bai'u bis. Dengar apa dia sejak Faris? Apa ni Faris? Sekali lagi Faris.
Kan tadi kan macam kita beli barang online, kita beli dulu kan. Ah, Tu tak dengar ke? kurang dengar. Kan tadi kan saya cakap kalau nak beli barang tu kena bank in dulu baru dapat barang tu kan. Kalau macam kita bayar pakai credit card kan kita kira berhutang dengan bank pula. Jadi tu kira macam mana lah tu. Sorry Faris, Ustazah tak dengar apa dah. Dengar tak orang lain? Zah, saya repeat soalan Ed lah sebab dia macam dia cakap tadi kan Saza cakap pasal Baik Assalam ni macam kita bayar dulu and then nanti baru orang tu akan hantar kan. Kalau konsep credit card Saza, macam kan credit card kan kita bayar macam kita hutang dulu dengan bank. So itu Baik Assalam ke macam ni? Tak, ini yang Ustazah nak jelas ni. Ustazah baru nak sebut tadi. Tapi kamu advance sangat pertanyaan Faris. Tak apa. Ustazah baru nak jelaskan. Ustazah kata tengok mulut Ustazah. Tengok mulut Ustazah tu yang Ustazah nak terayang Faris punya jawapannya, punya soalan. Apa yang Faris fikir tu Ustazah dah fikir dah. Cewa. Ibu. Ya. Okey. Faris, anak-anak Ustazah yang lain, selain daripada Bayan Salam, Ustazah nak masukkan sedikit yang tak ada dalam buku antum semua, iaitu Ustazah nak masuk bahagian Bai'u Bisamani Ajil. Bai'u Bisamani Ajil. Samilam Bisamani alif lam alif jim lam ajil. Bukan ajal lah, ajil. Jual beli, okey. Apa itu maksud bai'u bisamani ajil? Yang dimaksudkan dengan bai'u bisamani ajil ialah, okey, kita ambil dulu barang, kita guna dulu barang, tetapi kita bayar secara berangsur-angsur. Okey, contohnya mak kita beli rumah. Bila nama mak kita beli rumah, pemaju bagi kunci, maka mak kita boleh dah duduk rumah tu, betul tak? Betul ke tak betul? Betul. Bukannya mak kita nak buat pameran kunci tu, gantung. Tepi jalan raya, gantung dekat tengkok. Okey, mak kita ambil kunci, kemudian dengan secara automatik mak kita boleh masuk rumah tersebut. Dalam erti kata lain, rumah itu menjadi hak mak kita. Tetapi sebenarnya mak kita beli rumah itu secara berhutang dengan pihak bank. Mak kita terpaksa bayar setiap bulan berapa peruntukan yang bank telah bagi kepada mak kita suruh bayar. Contohnya mak kita beli rumah 350,000. Setiap bulan wajib mak kita bayar 1,200. Setiap bulan, every month. Bayar sehinggalah mak kita pencen. Dalam tempoh 25 tahun. Contohlah. Jadi rumah tersebut dalam tempoh 25 tahun mak kita berhutang dengan pihak bank tadi, mak kita dah duduk pun rumah tu, mak kita dah buat renovation, dah mak kita dah buat ubah suai, dah mak kita dah mencantik dah rumah tersebut, mak kita dah make up dah rumah tersebut jadi cantik. Daripada kosong kita terima daripada pemaju, tiba-tiba mak kita dah ubah suai jadi rumah itu macam istana, macam hotel. Okey, maka itulah dinamakan bai'u bisamani ajil, iaitu senang saja bai'u bisamani ajil, iaitu kita terima dulu barang itu, sama ada kereta ke, rumah ke, apa-apa ke. Okey, kemudian kita bayar secara berangsur-angsur dengan pihak-pihak tertentu. Okey, contoh yang kedua, mak kita nak beli baju tapi mak kita guna kredit kad. Baju itu dah sampai tapi mak kita masih lagi berhutang dengan pihak kredit kad tersebut. Jadi setiap bulan mak kita kena lunaskan hutang dia. Maka itu juga dinamakan bai'u bisamani ajil. Jadi berlawanan dengan bai'u salam. Bai'u salam, duit kena dahulukan cash tanpa ada hutang, barang akan dihantar kemudian. Bai'u bisamani ajil,
Okay, ambil barang dulu, guna barang dulu, tapi duit itu kita berhutang dan bayar secara berangsur-angsur kepada pihak yang tertentu. Ada nampak beza tak anak-anak? Faham tak? Ya sayang. Mana nak tanya lagi? Okey, ada persoalan yang bermain, masih lagi bermain di fikiran? Semua faham? Kalau kata faham, semua tunjuk good. Tunjuk good. Tanda faham lah tu. Kalau tak tunjuk good, tak tanda faham. Itulah kaedahnya Ustazah suruh buka kamera. Bukannya apa-apa, bukannya Ustazah nak tengok muka kamu yang tak cantik, yang tak handsome ni. Okey, kono, iba. Okey. Okey. Kemudian kita berbalik kepada rukun bai'us salam. Mana sayang? Okey, contoh bai'us salam. Tak payahlah. Ali membeli seutas jam tangan melalui laman sosial, laman sesawang, online lah. Dan dia akan menerima penghantaran barang tersebut setelah beberapa hari kemudian. Ini kita beli secara online, samalah macam kita beli, Ustazah bagi contoh, kiasannya kita beli baju ke, belilah apa-apa, mak kamu beli pinggan makuk ke, mak kamu beli apa lagi? Mak kamu beli apalah sekarang ni. Kamu petik je bahagian bak Shopee, bak Lazada tu semua ada. Yang tak adanya muka mak dengan ayah kita je tak ada kan. Selain daripada mak dengan ayah kita semua ada. Sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Semua ada dalam Shopee tu. Sekarang ni orang kata petik dia hujung jari je. Nak penting ada duit. Pi pulus, kullu lulus. Tu dia. Okay, pi pulus, kullu lulus. Iaitu ada duit, semua boleh jalan. Semua boleh lulus. Betul tak? Tak ada duit, duduk diam-diam. Okay. Ini contoh bai'us salam. Okay, anyway, tak ada apa-apa masalah. Kita masuk kepada rukun dan juga syarat-syarat bai'us salam. Okay, setiap benda yang hidup di dunia ni, dia mesti ada rukun dan juga dia ada syarat. Macam kamu lah. Okay, Iman kata besok saya nak kahwin Ustazah. Syarat saya, isteri pilihan saya macam ni. Kan Iman kan? Dia syarat dia. Bukannya ambil tepi jalan, Iman jumpa tepi jalan tu heret terus akan nikah. Tak. Kena bawa rumah dulu, kena buat ayah Iman interview dulu, jumpa dekat mana, okay, mengaji sampai tahap mana, gaji banyak mana, kan? Sekarang ni macam tu. Okay, rukun yang pertama dalam bai'us salam ialah pembeli dan juga penjual. Dia mesti ada pembeli dan juga mesti ada penjual. Tidak boleh kita menjual tapi tak ada orang nak beli. Semua orang nak berjual. Semua jiran tetangga kita buat jualan tapi tak ada pembeli. Tidak berhasil juga. Kalau semua nak beli tapi tak ada orang nak jual, tak ada barang pun, tak ada orang nak menjual, tak ada orang nak yang berani nak berurus niaga, tak jadi juga, tak kenyang juga kita kan. Jadi dia mesti ada dua, seorang pembeli, seorang penjual. Kita mesti kata orang kalau bertepuk sebelah tangan takkan jadi. Dia mesti bertepuk dua belah tangan baru berbunyi. Itu. Okey. Okey, kemudian kita tengok. Penjual dan pembeli tadi mestilah balik. Ini sayang, ini yang melibatkan harta benda yang besar lah. Yang melibatkan duit yang besar. Kalau sekadar nak suruh adik kita beli coklat, kan? Dengan jiran rumah kita sebelah tu ada kedai. Kemudian oleh kerana saya belajar dengan syarat dengan Ustazah Simi ni, dia mesti balik. Adik tak boleh beli, kalau tak sah, haram. Tak boleh. Benda yang melibatkan coklat, air ke sebotol, air apa sayang? Air apa tu dek? Air apa tu? Air biasa tu lah. Air yang kamu, air apa tu sayang? Ais krim ke, air apa lah. Yang tidak melibatkan benda yang besar tu, tidaklah memerlukan kepada orang yang balik. Tapi kalau yang melibatkan harta tanah, melibatkan rumah, kereta, yang melibatkan duit yang jumlah yang banyak,
dia memerlukan kepada orang itu mesti berurus niaga, orang yang telah mencapai usia balik, berakal, bukan orang gila. Okey, berakal dan juga tidak dipaksa. Dalam urus niaga dia tidak ada paksaan. La ikrah fiddin, tidak ada paksaan. Dia mesti namakan takrif jual beli, dia mesti pertukaran barang dalam maksud suka sama suka. Tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan tak boleh. Contohnya, contohnya Liana dia paksa juga suruh Ustazah beli barang yang dia jual. Tak boleh. Ataupun Ustazah paksa juga dia beli barang yang Ustazah jual. Tak boleh. Dia mesti atas pertukaran suka sama suka. Macam tu. Okey, yang rukun yang kedua, bahagian 4 jual beli, dia mestilah barang yang ditempah. Okey, apa itu barang ditempah? Dalam bai'us salam, barang yang kita tempah lah. Sama ada kita tempah dalam online, kita tempah melalui pesanan WhatsApp, pesanan Telegram, pesanan IG, pesanan apa lagi yang kamu ada online, yang kamu ada yang anak-anak muda sekarang ni guna yang Ustazah tak tahu. Buat apa pesanan. Okey, apa saja pesanan, maka dia mesti barang itu mesti ada barang. Mesti ada barang yang nak dibeli tu. Okey, pertama sekali barang yang ditempah mestilah ditentukan sifat. Kita nak beli dalam Shopee, nak beli kasut. Okey, kita nak beli kasut yang heel dia berapa inci? 2 inci, 3 inci, 4 inci, daripada pendek jadi tinggi, boleh semua. Kemudian kita kena tengok dia dalam Shopee tu juga, dalam online tu juga dia ada warna. Kita nak warna apa? Okey, kita nak jenis apa, material apa, okey, nak saiz apa, nak ukuran macam mana, okey, nak fit ke, nak slim fit ke, nak original ke, semua ada. Apa-apa kalau bahagian pakaian, kalau bahagian makanan nak yang pedas ke, nak yang kurang pedas ke, semua ada. Itu adalah barang yang ditentukan oleh pihak pembeli dan telah dipamerkan oleh pihak penjual sebagai rujukan kepada pihak pembeli. Sebiji macam kamu buat sekarang ni, betul tak yang kamu hadapi sekarang ni? Contohnya mak kita kata, okey kakak, hari ni kita nak makan apa? Mak malas nak masak dah. Mak beli nasi ayam penyet lah mak. Okey, tengok tu nak apa? Nak ikan ayam ke? Nak ayam bakar ke? Ayam rebus ke? Ayam apa ke? Semua ada di situ kan? Itu maksudnya apa yang ada dalam online itu sama dah macam kita belajar gini. Itulah yang namanya bai'us salam sayang. Kemudian apa lagi? Dan tidak bercampur dengan barang lain. Dia barang kalau beli nasi ayam penyet je lah. Nak beli air tilai lah, nak beli air lancap lah. Dia ada konsep dia. Semiji lah yang macam kita alami sekarang. Okey, kemudian syarat yang kedua, barang tadi boleh diserahkan pada suatu tempoh yang akan ditetapkan. Okey, Puk Panda bermari, Puk Panda mari kat rumah kita. Kan, Iman, ni barang awak, Iman ke? Iman, okey, ambil barang tadi, air tadi kan, Faris kan. Macam tu lah. Okey, yang ketiga, jika penghantaran barang tersebut memerlukan kos tambahan, ia perlu dinyatakan dalam akad. COD tu sayang. Kita sekarang ni senang je. Apa yang kita belajar sekarang ni ada di depan mata kamu semua kan. Okey, dia kata harga barang ni nasi ayam penyet harga dia RM12. Tapi COD RM5. Jadilah harga itu RM17. Kita berkata, kenapa pula saya tak nak bayar COD tadi? Sedangkan dalam agama dah kata, penghantaran harga lain, harga barang harga lain. Kan kalau tak nak COD, mari ambil sendirilah. Senang cerita. Jadilah RM12. Tapi kos kereta kita, minyak kereta kita, kos tenaga kita, samalah sayang. Betul tak? Sama macam kita alami sekarang. Betul tak? Macam Ustazah kecil-kecil dulu tak ada contoh macam ni. Nak pernah jenah Ustazah nak memikir. Macam mana nak fikir dan sebagainya. Anak murid faham. Sekarang ni dah ada depan mata. Benda ni dah kamu alami, dah kamu buat pun benda ni. Jadi senang kamu faham. Tak faham juga aku sekeh. Boleh? Okey? Alisha, faham tak Alisha? Jadi jangan jadi mak alang pak alang je. Faham ni dulu. Okey, kemudian yang seterusnya. Harga untuk bai'us salam mestilah dinyatakan secara jelas. Tadilah.
harga yang pendek je Ustazah ni, hak tu je Ustazah berani itu je terlintas di kepala otak Ustazah. Yang pendek harga dia RM12. Dia nyata dah. Dia tak ada lah, dia tipu. Harga tersembunyi tak ada. Faham tak? Kalau ada harga tersembunyi, itu tak sah dari sudut bai'us salam. Boleh faham tak anak-anak? Boleh kamu bawa kes ini ke mahkamah. Maksudnya bawa kes ini kepada pihak pengadilan sebab dia ada cas tersembunyi padahal tidak dinyatakan dalam katalog, tidak dinyatakan dalam online tersebut dan kamu menang kes tersebut disebabkan oleh penipuan tersebut. Okey, boleh faham tak? Ini adalah barang. Okey, boleh Ustazah pergi lagi? Boleh. Kemudian rukun bai'us salam yang ketiga iaitu ijab dan qabul. Macam tadilah ijab dan qabul. Iaitu akad mestilah menggunakan lafaz tempahan seperti secantiknya kita sebagai orang Islam bila kita berurus niaga sama ada melalui online ataupun melalui apa-apa sekalipun face to face, kalau kita dapat barang dan kita bayar secara cash dengan anak-anak, akad jual beli tidak boleh kita kata aku beli, aku jual. Aku beli, kita yang membeli, aku jual, penjual kata. Tak boleh. Kita sambut istilah itu sekiranya duit itu belum selesai. Faham tak? Kalau kita nak beli, kita belilah baju melalui online. Kita tak boleh lagi kata aku beli. Sedangkan kita baru buy in duit tu. Kita baru buy in duit tu pada penjual dan barang itu belum sampai kepada kita. Kita tak boleh kata lagi aku beli. Dan penjual tak boleh kata aku beli. Padahal dia tak post lagi pun barang kita. Ataupun barang itu tak sampai pun lagi kepada pihak kita. Tak boleh. Yang Islam kata sah jual beli apabila kita beli secara face to face. Kita pergi kat kedai, kita pergi kat mall, kita beli. Beli maksudnya kita hulur duit, barang kita pun sama-sama hulur, sama serentak. Okey, itu baru boleh kita kata aku beli dan aku jual. Dalam online boleh kita kata aku beli dan aku jual dengan syarat barang itu kita dah buy in duit dan barang itu dah sampai kepada kita walaupun makan masa tempoh seminggu ataupun sebulan ataupun 2-3 hari. Barulah kita boleh tag kepada dia, kita kata okey barang dah sampai, saya beli. Dia barulah jawab saya jual. Baru sah dari sudut akad sirah ijab dan qabul. Ada faham? Ada faham? Faham. Okey, kalau ada masalah? Kalau kita tak sebut saya jual, saya beli ni tak sah kan? Bukan tak sah sayang, dia ada dua. Kalau kita akad jual beli, aku beli, aku jual, aku beli. Tak kira lah mana-mana satu lah no. Maka itu dinamakan lafaz soreh. Dalam agama namanya lafaz soreh. Lafaz secara terang-terangan. Soreh maksudnya soroyaha. Soreh maksudnya ialah secara terang-terang. Tapi kalau kita tak sebut akad jual beli, kita tak sebut pun kita ambil barang, kita bagi duit, kita ambil barang. Okay, kita tak kata pun aku jual, aku beli. Tidak ada masalah, jual beli kita sah sebab sukarela, pertukaran sukarela telah pun dibuat, cuma kita tak lafaz saja. Maka itu namanya adalah lafaz kinayah. Kinayah. Kinayah maksudnya ialah lafaz sindiran yang mana kita tak sebut tapi kita buat secara pertukaran duit dan barang sahaja. Boleh faham tak anak-anak? Boleh Ustazah. Boleh. Boleh Okey. Seterusnya bai'u al-istisna. Bai'u al-istisna. Okey, jadi bai'u al-istisna ini macam mana bai'u istisna? Siapa yang faham? Siapa yang pernah dengar tentang bai'u al-istisna? Pernah dengar tak? Okey, Ustazah nak minta kamu baca dulu, kamu faham dulu dalam tempoh 5 minit. Okey, Ustazah nak pergi minum air sekejap. Boleh? Kering tekak dah. Baca dulu, faham sekejap.
Sekejap lagi Ustazah masuk.
Okey, ada di antara kamu yang nak tolong Ustazah terang apa yang kamu faham tentang bai'u al-istisna? Siapa yang nak tolong? Sayang. Berani. Ustazah tak marah kalau salah. Tak marah Ustazah marah kalau senyap. Ustazah tak marah pun. Cepat. Saya cuba Ustazah. Ya sayang. Okey, bagus. Baik istisna ni dia akan jual beli yang melibatkan pembatalan pilihan ataupun pembinaan aset tertentu. Lepas tu dengan syarat dan dipersetujui antara pejual dengan pembeli. Maksudnya bai'u istisna ni pembeli tu dia beli barang tu tapi barang tu dia tak dibuat lagi, dia baru nak dibuat. Lepas tu waktu dia beli tu dia boleh bayar waktu barang tu dah siap ataupun bayar separuh dulu, lepas tu bayar lagi separuh lepas barang tu dah siap. Okay, for example? Contoh macam kalau cincin. Kan buat cincin contoh kan, kita nak beli cincin, lepas tu kita nak buat bentuk cincin sendiri. Lepas tu kita bayar dulu separuh, lepas tu lepas cincin tu dah siap baru bayar lagi separuh. Okey. Boleh. Okey, itu salah satu daripada tempahan ya. Senang saja. Bai'u al-istisna ini ialah tempahan. Okey, contohnya kamu nak buat, kamu nak sambut hari jadi kamu, birthday kamu ataupun birthday siapa-siapa lah. Maka kamu pergi ke kedai kek, kamu minta dia siapkan kek itu, contohnya hari birthday kamu 3 hari bulan 8. Birthday kamu. Belum lagi kan, tapi kamu tempah hari ini. Maka orang kedai tu kata boleh buat tempahan tapi dengan syarat kamu bayar dulu 10% daripada harga kek tersebut ataupun 50% daripada harga kek tersebut. Maka itulah yang dinamakan bai'u al-istisna. Okey, faham tak? Senang je contoh dia. Dia punya takrif dia bukan main berjela-jela sampai belik-belik otak kita nak faham. Tapi sebenarnya senang saja. Benda ni kita buat dan kita sedang buat. Contohnya mak kita tempah gelang emas. Jadi mak kita kata saya nak design macam ni. Mak kita. Jadi boleh buat orang kedai emas tu kata dengan syarat bayar dulu separuh daripada harga asal emas tersebut. Jadi contohnya harga emas itu 5,000. Mak kita bayarlah 1,000 dulu ataupun 2,000 dulu sebagai tanda jadi. Maka itu dinamakan bai'u al-istisna. Bila mak kita dah siap, gelang mak kita siap, mak kita bayarlah lebihan daripada tempahan tersebut. Maka barang itu akan boleh mak kita guna. Macam kita beli kek lah. Kita bayar dulu 10%. Bila sampai masa 3 hari bulan tu kita ambil ataupun 2 hari bulan tu kita ambil tempahan kita bayarlah cash lebihan daripada harga kek tersebut. Maka itulah yang dinamakan seperti contoh bai'u al-istisna. Kan kamu buat kan? Buat. Buat. Tapi tak tahu nama tu kan? Tak pernah tahu pun Ustazah nama. Hari ni tahu. Sebab tu orang suruh belajar. Sebab tu orang suruh masuk kelas. Sebab tu jangan tuang kelas. Tanya cikgu awak. Cikgu pernah buat tak? Cikgu tahu tak apa itu bai'u istisna? Memang terlopong cikgu awak. Melainkan cikgu awak ni masuk kelas Ustazah. Dia tahulah, oh rupanya
Oh, rupanya dia buat. Rupanya saya sedang buat kan. Persei-persei yang sampai dekat dengan kad. Sampai dekat pejabat sekolah tu. Itulah yang kita belajar hari ni. Boleh faham ya anak-anak ya? Okey. Ustazah, Ya. jadi kalau contohlah kita tempah baju, dia kira ni lah, kira barang Dia istiqnat ni tengok lah. sayang. Dia tengok pula. Dia ada tak boleh kita kategorikan dia semua bayar istisna sekiranya kita tempah tapi tak ada bayaran. Kalau kita tempah tidak ada bayaran, maka itu apa nama dia? Kita tempah tapi tak dibayar lagi separuh. Boleh tak? Maksudnya bayar waktu dah dapat ke susah? Bayar waktu dah dapat ke? Boleh juga dinamanya Adam, boleh juga dinamanya saja-saja tengok awak faham ke tak. Maka boleh juga dinamanya adalah namanya Adam pula. Dinamakan bai'u al-istisna. Sama ada perjanjian kita dengan si pembuat tadi bayarkan dahulu separuh ataupun kita tak bayar apa-apa, kita akan bayar selepas semua barang kita siap ataupun barang baju kita siap baru kita akan selesaikan bayaran tersebut. Itu juga sama dah dengan bai'u al-istisna. Boleh faham ya? Kita nak bayar tempoh pun tak apa, kita tak nak bayar dulu pun tak apa, kita nak bayar selepas barang itu siap pun tak apa, tapi sama dah juga dengan nama contoh bai'u al-istisna. Boleh faham anak-anak? Boleh. Boleh Ustazah. Okey. Okey.